Ya, pengumuman kabinet baru ini masih lagi tidak memudarkan harapan kita bahawa kerjasama bipartisan atau duipartisan yang lebih rancak dapat kita saksikan dalam tempoh beberapa bulan ini maupun sehingga PRU 15 kerana kita berdepan dengan cabaran yang bukan kepalang sekarang. Memerlukan penggemblingan tenaga bukan sahaja oleh ahli parlimen kerajaan dan juga kabinet tapi juga sokongan yang jitu daripada kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang untuk kita jayakan sebarang agenda reformasi yang kita perlukan dalam apa jua bidang. Saya mahu berbincang dengan Datuk Seri Akbar Sattar, bekas Presiden Transparency International Malaysia dan juga Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Datuk Seri, kita lihat kita sudah sedia maklum seperti yang kita kongsikan dalam segmen pertama tadi, lebih 85% daripada individu yang berada dalam kabinet ini adalah individu yang berada dalam kabinet yang lalu. Jadi dalam kerangka ini, adakah kita bercakap juga berkenaan dengan kerjasama bipartisan, adakah wajar untuk pentadbiran baru ini meneruskan atau cuba untuk meneruskan tawaran-tawaran yang diumumkan oleh kabinet yang sebelum ini, Perdana Menteri yang sebelum ini kepada pembangkang, tawaran-tawaran itu untuk menjitukan lagi semangat bipartisan dengan pembangkang? Adakah mereka patut pesu lagi, Datuk Seri? Sebelum tu banyak netizen rasa tak puas hati sebab kita dapati bahawa kabinet ini merupakan satu kabinet yang terbesar di dunia. Jadi itu merupakan satu perkara yang bukan saja tak disenangi oleh netizen, bahkan juga jika kita lihat 80% orang yang sama tu, jadi pihak pembangkang pun dah bersuara. Jadi jika sekiranya kerjasama yang dinyatakan, yang disetujui oleh parti pembangkang itu, jika sekiranya kita memikirkan kepentingan negara, maka hendaklah kita teruskan. Tetapi dalam perbincangan-perbincangan itu hendaklah diadakan dengan cara profesional lah. Maknanya kita kena buat kerja. Pastikan bahawa kelemahan-kelemahan yang ada sebelum ini patut kita ketepikan. Pastikan juga perbincangan-perbincangan jawatankuasa itu dibuat secara profesional dan juga memastikan bahawa kita ada idea-idea baru untuk memperbaiki keadaan yang pertama, keadaan COVID-19 ni yang begitu teruk sekali. Kemarin lebih kurang 2.5 lebih daripada 24,000. Jadi yang kedua ialah keadaan ekonomi. Kita dapati bahawa bukan saja rakyat susah, bahkan juga syarikat-syarikat kecil telah bungkus. Kebanyakan daripada kawan-kawan usahawan-usahawan saya sendiri, jumpa mereka dapat mengatakan bahawa telah bungkus. Jadi perkara sedemikian naklah difikir oleh kerajaan, terutama sekali jawatan-jawatan kuasa yang mungkin dilantik oleh orang-orang dan juga pakar-pakar daripada pembangkang, hendaklah memberi idea, tetapi hendaklah kita niat dengan baik, iaitu demi negara, bukan ada kepentingan lain. Maknanya jika sekiranya idea itu datang daripada parti pemerintah kini, iaitu idea yang bagus, kita hendaklah sokong, tetapi mungkin kita boleh memperbaikikan juga tambah baik apa yang kita fikirkan. Sesuatu perkara itu tak memberi kesan yang baik. Jadi ini merupakan peranan yang patut dimainkan oleh pembangkang. Datuk Seri, ada kelompok yang bersifat pesimis yang mengatakan bahawa lebih 86%, 85% daripada menteri dalam kabinet kali ini adalah sama, individu yang sama dengan menteri-menteri dalam kabinet yang lalu. Ada juga kelompok yang optimis yang mengatakan sesetengah dasar, khasnya dasar-dasar pemerkasaan ekonomi seperti yang Datuk Seri sebut sebentar tadi, mungkin mengambil masa untuk kita lihat kesannya. Jika ia diperkenalkan oleh kabinet terdahulu, mungkin tak sempat untuk mereka saksikan impak penuh dasar-dasar ekonomi itu. Justru mungkin wajar kita lantik individu yang sama ke dalam portfolio yang sama, termasuk Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul, untuk meneruskan kesinambungan dasar itu agar kita dapat lihat impaknya 100% yang mungkin mengambil masa. Ini adalah kelompok yang optimis pula. Apa pendapat Datuk Seri berkenaan dengan dua schools of thought ini? Saya rasa patut kita ikut jika sekiranya polisi-polisi yang dibuat itu adalah adalah baik dan juga sesuai untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan juga masalah ekonomi ini. Itu patut diteruskan. Dan sudah nyata kita perlu tahu bahawa setiap polisi itu bukan saja dibuat oleh menteri, bahkan juga ia dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang juga terdiri daripada pakar. Jadi itu sebabnya saya nyatakan bahawa jika sekiranya polisi itu bagus, maka hendaklah kita teruskan, tetapi
apabila kita melihat kepada terutama sekali katalah di Kementerian Keuangan, kalau kita dapati bahawa ada saja kelemahan-kelemahan yang patut kita tambah baik, maka hendaklah kita memberi cadangan-cadangan yang baik dan juga hujah yang baik supaya ia dapat memperbaiki. Jadi sama ada boleh capai tak capai dalam masa sebelum kita pilihan raya ini, saya rasa itu berdasar kepada kecepatan dan ketepatan dan juga kebijaksanaan seorang menteri itu. Jika sekiranya seorang menteri yang mempunyai kepakaran dan juga menjalankan tugas dengan baik, daripada telah menjalankan merangka plan dah lama dan berjalan dengan baik, dan seorang menteri yang bijaksana, maka sudah tentu ia boleh diteruskan, dan sudah tentu apabila ditambah baik oleh pakar-pakar daripada perbilang bahagian dan juga oposisi ini, sudah tentu ia akan memberi kesan yang baik kepada negara. Ya, Datuk Seri, ada yang mengatakan bahawa pertimbangan politik memainkan peranan terbesar dalam pemilihan kabinet ini. Ada yang mendakwa, seperti tetamu kita sebelum ini, mendakwa pertimbangan politik mengatasi keperluan untuk mengutamakan merit. Tapi kita tidak naif dan kita sedar bahawa setiap Perdana Menteri dan setiap pentadbiran perlu mengambil kira pertimbangan politik dalam membentuk kabinet mereka. Sekurang-kurangnya dalam keseluruhan sejarah negara ini mungkin kita kecualikan langsung faktor pertimbangan politik. Jadi itu perkara yang agak normal sebenarnya dalam politik dan juga pemilihan kabinet. Jadi apa yang penting ialah untuk Perdana Menteri mencari jalan tengah, middle ground di antara pertimbangan politik dan juga mengetengahkan merit dalam pemilihan menteri-menteri kita. Adakah Datuk Seri berpendapat bahawa jalan tengah yang dicapai sekarang ini melalui pembentukan kabinet ini memadai dan cukup berdasarkan resource pool yang ada pada Perdana Menteri? Saya rasa jumlah ataupun menteri-menteri lantik itu adalah lebih kurang orang yang sama. Jadi sudah tentu Perdana Menteri kita lebih fikirkan kepentingan politik. Sebab jika sekiranya mereka ataupun beliau tidak melantik kumpulan-kumpulan ini, iaitu daripada kalangan menteri-menteri ataupun kalangan ahli-ahli parti kanan, sudah tentu kedudukan beliau akan goncang. Jadi itu sebabnya saya rasa kita perlukan seorang negarawan. Maknanya sekarang ni sepatutnya kita tak begitu banyak sangat melantik menteri, tetapi sekadar sebab masalah keuangan dan sebagainya dan masalah GE18 ni tak berapa lama sekali, sudah tentu kalau jika sebenarnya kita hanya lantik 20-30 orang menteri tanpa timbalan menteri, tetapi menteri itu boleh dibantu oleh KSU. Kerana KSU ada kepakar, mereka merupakan policy maker dan sebagainya. Jadi itu sebabnya saya nyatakan di sini, iaitu jika sekiranya kita seorang negarawan, kita tokar. Dalam bahasa Kelantan kita tokar, iaitu kita lantik juga 25 orang ni, biar ahli-ahli parti itu marah kita, tetapi kita akan disanjung oleh rakyat, kita akan disanjung oleh masyarakat bahawa kita ini berjuang bukan kerana kepentingan politik, tetapi demi negara, keadaan negara macam ni, keadaan ekonomi macam ni, dan juga COVID begitu tinggi sekali. Itu beza dia antara negarawan dengan ahli politik. Negarawan ni dia fikir masa depan, generasi akan datang, tetapi ahli politik ni dia fikir pilihan raya, G15. Ini masalah yang besar.